Assalamualaikum, selamat datang ke podcast aku yang pertama. Pada yang mendengar atau menonton video ni, ini adalah podcast aku yang pertama, yang mana aku akan bincangkan berkaitan fotografi. Topik first aku adalah fotografi. Mungkin lepas-lepas ni akan ada topik-topik yang berbeza bergantung kepada guest-guest yang datang lah. Tapi hari ni aku buat first podcast aku adalah solo, yang mana aku rasa memang payah lah aku nak bincangkan sebab aku tak boleh tanya orang, tak boleh dapat feedback orang dalam masa real time. Jadi kalau hampa ada apa-apa soalan yang hampa rasa tak setuju dengan pendapat aku kali ni, hampa boleh komen kat bawah lah. By the way, topik hari ni adalah industri kreatif, spesifik on fotografi dan juga videografi. Sebab industri kreatif ni ada banyak, dia ada grafik, dia ada 3D design dan macam-macam kan. Tapi aku nak spesifikkan kepada fotografi dan videografi sebab aku bekerja dalam industri tu. Aku dah pernah buat wedding, aku dah pernah buat corporate event dan sebagainya. Macam-macam, habang lah apa job yang dalam fotografi dan videografi ni, semua aku dah pernah buat. First kali topik kita adalah market value. Market value fotografi di Malaysia ni makin hari ataupun semakin tahun dia adalah menurun. Memang orang kena akui lah, pro-profesional yang ada di Malaysia ni, dalam mana-mana grup pun mesti akan marah benda yang bising adalah malas nak shoot sebab harga pelan jatuh. Itu adalah satu perkara yang serius lah sebenarnya. Daripada pemerhatianku, kenapa perkara ni berlaku adalah sebab lambakan fotografer dan juga videografer amatur. Aku bukanlah label mereka amatur, tapi dunia fotografi ni makin mudah ataupun makin senang sebab kamera dah jadi digital, mirrorless dan harga pun boleh kata mampu milik. Jadi mudah untuk newcomer untuk jadi seorang fotografer dan juga videografer. Jadi disebabkan lambakan newbie-newbie ni mudah untuk dapatkan kamera dan lebih mudah untuk dapat info ataupun ilmu berkaitan foto dan videografi melalui YouTube, Google, grup di Facebook dan sebagainya. Jadi perkara tu telah menjatuhkan market. Sebab apa? Sebab newcomer ni bila dia nak buat job pertama dia, daripada pemerhatian aku, mostly job-job pertama dia adalah daripada kenalan-kenalan rapat seperti keluarga, kawan-kawan, sepupu, sepapat dan sebagainya. Orang-orang yang terdekat dengan mereka lah. Jadi job mereka mungkin mereka shoot secara percuma. Dan bila mereka tengok, hasil ni sepupu aku suka, adik-beradik aku suka lah gambar aku ni, kawan-kawan aku suka. Jadi bila mereka dapat confident tu, mereka start buat job yang seterusnya. Jadi job yang seterusnya, untuk dapatkan job yang seterusnya daripada orang yang tak dikenali ataupun strangers, mereka letak dengan harga RM200. Jadi bila dia shoot dengan harga RM200, dia kata, uish, dapat RM200. Memang besar. For the first time, dia akan rasa, besar. Shoot wedding RM200. Okay. Jadi bila dia dah perkenalkan harga RM200 tu, klien dia shock dengan gambar dia. Klien dia pun tahu, hang kalau lepas nak shoot wedding, ambil je CA ni. CA ni harga dia RM200 saja. Jadi 10 klien dia dah dapat RM200, kalilah 10, dah dekat RM2,000. So bila dia dah dapat RM2,000, dan klien-klien lain pun mesti akan recommend lah. Mostly fotografi ataupun kreatif industri ni by word of mouth lah. Bagus kerja hang, insyaAllah akan dapat lah recommendation daripada customer-customer kepada customer-customer lain. Jadi perkara tu, bila ada senior-senior yang dah buat package, satu package wedding RM2,000, RM3,000, dia akan daripada job sebulan boleh dapat 10, tiba-tiba jadi 2 saja. Itu yang buatkan hotel-hotel ni marah. Marah dia adalah sebab market value terlalu rendah. RM200 nak dibandingkan dengan harga dia RM2,000, 10 kali ganda jatuh. Dan kemudian masalah yang sama akan berlaku adalah bila newcomer yang baru, ada 10 newcomer yang baru memberi harga package dengan harga yang sama, iaitu RM200, harga newcomer. Tapi masalah kat sini adalah klien dia akan fikir, kan wedding, kalau aku nak shoot, kau ambil budak-budak baru ni RM200. So dia tak pandang dah. Untuk dapat klien yang pandang harga RM2,000 tu, kita boleh kata 10% sajalah di Malaysia ni, itu geng-geng T20. Itu pun ada juga T20 yang ambil package-package yang harga murah ni. Lepas Covid, lagilah dia keluar dengan mobile grapher, mobile wedding grapher pun ada. Pakai handphone saja. Pakai handphone dah boleh dapat gambar yang cantik. Memang tak dinafikan, handphone pun dapat menghasilkan gambar yang baik sekarang dengan kamera-kamera yang ada promote ataupun manual, yang mana hang boleh set secara manual macam kamera set. Boleh kata cantik lah, tapi takkan dapat kualiti yang sama lah. Dan ada orang yang nak market tu, dia berkata boleh lah, janji ada gambar kahwin. Dan di tahun 2024 ni, aku boleh katakan mostly orang yang kahwin, mereka tak mahu pun album. Mereka pun kata, gambar-gambar ni nak upload dekat Facebook, dekat Instagram, nak upload kat TikTok, nak buat konten, itu saja. Mereka tak nak pun album tu. Tapi dekat sini aku nak cerita sebab apa juga yang menjadikan harga-harga tu murah adalah sebabkan hotel-hotel yang sombong. Ni aku cerita terus. Hang tak puas hati atau hang tak setuju, hang boleh komen kat bawah. Aku kata sebab apa hotel-hotel yang sombong, sebab pada masa awal-awal aku belajar fotografi tahun 2009, aku belajar dengan menjumpa hotel-hotel, dan aku daripada zaman tak ada kamera ni, aku jumpa hotel-hotel, tengok depa bagi pakai kamera depa, shoot, depa ajak macam mana nak shoot low shutter, panning dan sebagainya. Sebelum aku masuk universiti, aku belajar secara face to face dengan hotel-hotel. Bila aku tak tahu, aku pergi je jumpa. Dan mostly hotel-hotel aku ni adalah press photographer lah, geng-geng yang kerja newspaper. Lepas aku beli kamera aku yang pertama, Nikon D70,
Aku start belajar dan aku jumpa depa ajak, oh ni kamera hang function macam ni. Jadi bila aku tak tahu, aku jumpa hotel. Dan dia bila depa kata, "Man, aku ada job ni hang nak ikut tak? Bagilah hang sekian-sekian amount." Bagi duit cerita dia, walaupun aku ikut sebagai newbie, depa bagi juga duit kopi lah senang kata kan. Tapi this day bila newbie nak tanya dekat Facebook page ni adalah perkara yang real lah. Kalau hang boleh tengok dekat Facebook page, bila ditanya soalan, bang macam mana saya nak setting sekian-sekian, dan reply itu adalah satu reply yang menyakitkan hati lah. Bagi aku, walaupun bukan aku yang tanya soalan, jawapan-jawapan yang beri tu memang menyakitkan hati lah. Hang ni bingai, takkan tak boleh nak Google. Jawab-jawapan yang mendatangkan amarah saja, bukan membantu. Hang ni tak reti Google ke? Hang ni sampai takkan tak boleh nak cari sendiri. Bila aku fikir, orang tanya soalan ni sepatutnya kita kena jawab jawapan yang betul lah untuk bantu dia. Mungkin bagi depa jawab tu adalah lawak, tapi bagi aku, kalau aku nak cari ilmu, aku harap orang yang memberi ilmu tu memberi aku ilmu yang betul lah, menjawab dengan betul. Baru tanya soalan, otak kata, hang kalau back in my days kan, lagi jenuh nak belajar. Tapi back in my days, aku belajar jumpa hotel mudah saja. Mungkin hang jumpa hotel-hotel yang salah, hang jumpa hotel-hotel tu depa keras. Walaupun hotel-hotel tu top pada zaman tu, depa keras dengan hang janganlah bawa budaya yang sama. Aku punya anggapan, aku tak suka hang bawa budaya yang hang kena untuk ajak orang. Kalau boleh bawa budaya yang lebih baik kepada orang yang ke depan. Jadi bila depa bawa budaya-budaya macam tu, budak-budak ni nak tanya pun lepas tu jadi takut. Jadi bila depa tak ada peluang untuk tanya soalan, depa tak ada peluang untuk berkenalan dengan hotel-hotel ni. Contohlah, aku perasan baru-baru ni baru start ada balik dekat grup-grup fotografer dan videografer Malaysia, ada dah budak-budak yang berani tanya, ada tak siapa-siapa perlukan shooter secara cuma tak perlu bayar, saya sanggup untuk pergi untuk belajar ilmu. Alhamdulillah, ada juga budak-budak newbie yang berani tanya. Kalau sebelum ni memang tak ada yang nak shoot along with the hotel, sebab dia rasa tak apa, aku shoot sendiri, aku bayar murah. Itulah membuatkan market harga jatuh. Sebab hotel-hotel sendiri pun anda shoot harga yang orang kata cukup lah untuk dan cukup untuk hang bayar. Even kalau hang nak bayar 100 kat budak-budak tu pun lagi bagus daripada budak-budak tu shoot harga 200 dan menjatuhkan harga market. Sebab apa market harga jatuh adalah sebab salah hotel-hotel sendiri lah. Sebab hampa tak bagi peluang, hampa tak buka peluang pada newbie. Kepada budak-budak baru, mai join company aku bayar hampa 1 job 200. Daripada hampa buat job 200 jatuhkan market, hampa kerja dengan aku bayar 200 atau 300 dan aku bagi hampa ilmu. Lagi bagus macam tu berbanding depa buat shoot 200 jatuhkan harga market dan semua orang beranggapan fotografi dan videografi murah. Siapa-siapa pun boleh buat. Aku petik budak ni mesti buat. Kalau budak ni tak mau, budak B mau. Macam tu. Menjatuhkan harga market. Jadi hotel-hotel ni aku harap lah kalau ada yang tengok video ni, hampa share, bagi tahu video ni kat muka hotel-hotel tu abang. Lepas ni buat promotion marketing, cari fotografer newbie yang nak belajar fotografi dan videografi ni, bagilah depa harga 100 ke 200 pun tak apa untuk depa belajar ilmu. Untuk orang yang contoh budak-budak lepasan SPM yang nak belajar sebelum masuk U, nak belajar fotografi, nak cari sedikit duit, bagilah depa peluang, bukalah peluang kepada depa. Even kalau depa graduate pun internship, bayarlah depa dengan harga yang berpatutan. Semoga depa tak buang harga. Itu saja yang penting. Ni bila kita sendiri tak buka peluang untuk depa ni belajar, kita bila harga jatuh, kita cuma tahu nak marah saja. Budak-budak ni lah, mobile grapher, mobile photographer, semua jatuhkan harga. Sedangkan depa sendiri tak ada peluang nak menimbul ilmu daripada hotel-hotel sendiri. Itu saja podcast aku hari ni. Sebab podcast aku hari ni adalah testing podcast. Ni adalah lontaran daripada otak aku sendirilah. Aku rasa benda ni aku patut share berkaitan market value fotografi dan juga videografi di Malaysia. Jadi sampai situ saja hari ni guys. Yang mana tengok video ni daripada YouTube, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Yang mana subscribe dan share video ni, alhamdulillah, terima kasih. Dan kepada yang tengok dekat TikTok, jangan lupa follow, like dan juga share. So sampai situ saja hari ni guys. Ciao.